Boleh ulas tak kenyataan Datuk Seri Najib yang beliau tidak didakwa atas perbuatan mencuri tetapi dituduh tidak menggunakan duit untuk kegunaannya sendiri? Pening tuan-tuan, saya tak dituduh kerana mencuri duit tau. Saya dituduh kerana di bawah AMLA tak menggunakan untuk bukan diri saya sendiri. Bukan curi duit. Azrin pening. Ya betul saudara Muhammad Azrin. Sebenarnya undang-undang jenayah mempunyai pelbagai cabang. Ada jenayah curi, ada jenayah rompak, ada jenayah pecah amanah, ada jenayah bersubahat melakukan perkara itu, ada jenayah tak melakukan mana-mana perkara itu tapi menyimpan hasil daripada jenayah tersebut. So ada macam-macam cabang. Balik kepada soalan. Dia kata kenyataan Najib mengatakan kononnya dia tidak didakwa atas perbuatan mencuri tetapi dituduh tidak menggunakan duit untuk kegunaannya sendiri. Pertamanya ada dua bahagian. Bahagian yang dia kata Najib mengatakan tidak didakwa atas perbuatan mencuri, itu kenyataan Najib itu betul. Pertuduhannya bukan curi. Pertuduhannya adalah pecah amanah jenayah, bukan curi. Pertuduhannya adalah salah guna kuasa ataupun salah rasuah perjawatanan, dan yang ketiga adalah gubahan wang haram. Okey. Curi ni elemen dia berbeza daripada pecah amanah, berbeza daripada rasuah, berbeza daripada gubahan wang haram. So bukan curi. Itu Najib betul. Bahagian kedua, dia kata dia dituduh tidak menggunakan duit untuk kegunaan sendiri. Ini Najib pun Najib pun tak faham. To be fair, dia bukan orang undang-undang. Dia bukan dituduh tidak menggunakan duit untuk kegunaan sendiri. Itu bukan elemen. Pecah amanah jenayah ni dari segi ringkasnya, kalau kita ambil duit yang katalah kita kerja di sebuah bank, ada duit bukan milik kita, kita ambil, walaupun bukan kita gunakan, kita bagi ke kawan kita yang memang terdesak, mak bapak dia nak operate, tak bermakna pecah amanah kena kaitkan dengan kegunaan peribadi. Pecah amanah ni maksud dia duit tu hilang. Kalau duit tu hilang sendiri, nilai tu tak ada dengan pemilik asal, maka itulah dia pecah amanah. Tak semestinya saya pakai, tak semestinya keluarga saya pakai, mungkin digunakan oleh orang lain, mungkin pergi kepada cara lain. Itu bukan elemennya. Jadi di situ Najib pun salah. Sebab itu dari segi undang-undang, dia kena ada elemen-elemen intipati jenayah yang rakyat mungkin tak faham. Sebab ambil contoh, bunuh dan menyebabkan kematian tanpa niat, dua perkara yang berbeza. Tapi apa yang rakyat nampak adalah bukankah dia tikam? Dia tikam, orang tu cedera parah, mati. Bunuhlah tu. Bukan. Bunuh adalah perkataan undang-undang. Pada masa dia menikam dan menyebabkan cederaan, dia tahu perkara itu akan berlaku dan dia berhasrat perkara itu berlaku. Tapi contohnya dia sebenarnya dalam membela diri dia, dan pisau tu tertikam, maka itu bukan bunuh, itu adalah. Jadi apa yang kita nampak dan apa yang kita tidak tahu, jangan gunakan untuk rumuskan walaupun nampak macam mudah. Sebab itu daripada dulu saya tidak minat ahli politik menggunakan perkataan curi berkaitan kes Najib. Sebab dia tidak dituduh curi, dia dituduh pecah amanah, dia dituduh rasuah, amalan rasuah, dan dia dituduh gubahan wang haram. So di sinilah bila kita sendiri sebagai rakyat melonggarkan isu-isu jenayah, maka kita sendiri akan celarukan minda kita, dan kemudian kita akan kata pening. Sebenarnya tak pening kalau kita tahu itu bukan isunya. Dan kenapa nak dengar apa yang Najib cakap di media? Apa yang patut kita baca dan kita kena faham kalau kita boleh adalah apa yang Najib cakap di mahkamah. Di media bukannya mahkamah. Kita boleh bangkitkan apa-apa yang kita nak. Di sini kita boleh bincang. Tapi apa yang kita bincang di sini tidak diterima pakai oleh hakim dalam kes Najib. Sebab perbicaraan media atau perbincangan di media tiada kaitan dengan mahkamah. Sebab itu rakyat diberitahu dan media pun faham,
kita kena tengok dan baca alasan penghakiman serta lihat nota keterangan. Itulah dia cara terbaik untuk menilai proses perundangan. Baik, terima kasih Azrin ya. Moga tak pening dah lepas ni insya-Allah. Baik, nak tanya Tuan Hanif, boleh ke kluster mahkamah bertanding PRU15? Baik. PRU15. Bila awak kata kluster mahkamah, saya menganggap satu perkara kenyataan am. Makna kata yang dituduh pun kluster mahkamah, dan didapati bersalah pun kluster mahkamah. Tapi kalau bebas bukan kluster mahkamah lah. So kita anggap kluster mahkamah ni melibatkan orang yang masih dituduh belum didapati bicara. Yang masih dituduh belum didapati bersalah. Kalau PRU15 diadakan esok, boleh bertanding. Boleh bertanding. Yang ni siapa dia? Zaid Hamidi contohnya. Belum keluar keputusan lagi. Betul. So esok, kalau esok lah memang tak logik kan, bubar hari ni terus esok. Contoh. Kalau belum disabit, maka dia boleh bertanding. Najib Razak pula. Walaupun rayuan Mahkamah Persekutuan belum didengar, dan Mahkamah Rayuan telah sabitkan kesalahan, walaupun digantung hukuman, tapi esok berlaku pilihan raya, dia tak boleh bertanding. Melainkan dia nak mengatakan dia ada perintah gantung sabitan. Baik. Seperti mana pernah kita bincang, gantung sabitan mempunyai efek seolah-olah dia tidak disabit, sehingga tunggu rayuan dia. Kalau seolah-olah dia tidak disabit, kalau PRU esok seolah-olah dia tidak disabit, boleh bertanding. Itu nanti hujahnya. Ya? So kalau seseorang itu sudah didapati bersalah, walaupun dia masih merayu, dengan syarat dia tidak ada penggantungan sabitan, bukan penggantungan hukuman, maka dia tidak boleh bertanding PRU15. Okay. Saya harap saya telah menjawab soalan tersebut. Baik, terima kasih Rofian untuk soalan itu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan soalan pada malam ini. Tanyalah soalan dibicarakan, diperbincangkan pada malam. Terima kasih sebenarnya. Itu merupakan tanda support anda dan tanda anda ingin tahu. Terima kasih. Baik, Tuan Hanif, untuk terakhirnya, 1 minit terakhir, 2 permohonan Najib Razak untuk lantik QC dan juga penampilan keterangan konflik kepentingan Hakim Nazlan. Rumusan Tuan Hanif, silakan. Ya, sebagai rumusan bagi saya lah, walau apa sekalipun, apa yang sedang berlaku dalam kes Najib Razak perlu dilihat sebagai kemurnian sistem perundangan dan kehakiman. Baik. Kesemua pihak diberi hak untuk menampilkan apa sekalipun permohonan mereka perlu. Kerana di hujungnya mahkamah yang membuat keputusan. Rakyat pada masa yang sama tidak perlu nak gairah, nak teruja, nak lompat. Kononnya ianya adalah penyalahgunaan kuasa. Bagaimanakah ianya penyalahgunaan kuasa? Sedangkan hak membuat permohonan diberikan di bawah Undang-Undang Malaysia. Itu kita kena faham. Kalau mahkamah tolak segala-galanya, maka ceritanya lain. Akhir sekali bagi saya, yakinlah, walaupun sekalipun Mahkamah Persekutuan akan membuat keputusan berpandukan kepada prinsip perundangan dengan kehakiman, sama ada berkaitan dengan isu QC apabila ia sampai ke Mahkamah Persekutuan, maupun berkaitan penampilan keterangan baru, dan berkaitan dengan rayuan substantif keputusan Mahkamah Rayuan tersebut. Tersabar menanti, kita dah tunggu daripada tahun 2020, minta maaf 2018 bila dia dituduh, bulan Julai 2018 sampai sekarang dah masuk hampir Julai 2022. Tinggal lagi berapa minggu, berapa bulan. Sabar. Kalau dia berjaya yakinkan dia tak bersalah, maka kita terimalah keputusan tersebut. Kalau didapati dia bersalah, maka kita wajib terima keputusan tersebut juga. Sekian. Baik.